Sekejap Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan dengan tugasan 10. Yang ini adalah untuk kamu punya tugasan minggu inilah. Tugasan 10 sepatutnya cikgu ingat nak buat sekaligus saja penyata performa sekaligus. Tapi memandangkan ada beberapa kekangan, so cikgu buat dia dua bahagian lah. Nanti bahagian yang kedua cikgu akan cuba cari masa sebelum hujung minggu jugalah. Cikgu akan cari masa, mungkin hari Senin tak dapat, mungkin hari Selasa ke petang. Tengoklah nanti cikgu akan bagi tahu masa dia. So, untuk hari ini kita tengok saja dulu part 1, tugasan 10 part 1 di bawah penyata pendapatan. Okay, penyata performa kewangan. Okay. So sekarang ni kita akan masuk dalam 6.0 rancangan kewangan. Yang mana dalam rancangan kewangan, hari ini kamu akan tengok dua perkara. Yang pertama, kamu akan tengok menghitung keperluan modal perniagaan. Okay, dan yang kedua adalah kita akan tengok penyata kewangan performa. Yang mana dalam penyata kewangan performa, dia ada dua item yang perlu kamu buat. Yang pertama, kamu perlu sediakan penyata pendapatan performa untuk jangka masa ataupun tempoh setahun. Dan yang kedua, kamu perlu kamu perlu sediakan penyata kedudukan kewangan performa untuk tempoh setahun. Okey, tapi untuk hari ini, cikgu akan bagi penerangan berkaitan dengan dua yang ini. Menghitung keperluan modal perniagaan dan yang kedua adalah penyata pendapatan performa untuk 1 tahun. Okay. Ini adalah tugasan 10 part 1. Nanti untuk tugasan 10 part 2, cikgu akan bagi penerangan berkaitan dengan penyata kedudukan kewangan performa 1 tahun. Bermakna kalau tak ada sebarang masalah dan aral yang melintang, untuk penerangan berkaitan dengan kerja khusus kita tak banyak lagi lebih kurang 2 kali ataupun 3 kali sahaja lagi cikgu akan buat penerangan dan cikgu akan rekodkan, and then selepas daripada penyata aliran tunai, maknanya last kali cikgu akan tunjukkan berkaitan dengan lampiran. Dan juga cara kamu nak present di dalam kelas. Itu sahaja. So maknanya cikgu anggarkan lebih kurang 3 kali untuk GM kita 3 kali lagi habislah untuk kerja khusus ni. So kita tengok yang ni dulu. Okey, ini adalah tapak untuk tugasan 10. Okey, yang mana dalam rancangan kewangan, first kali kamu akan mengira keperluan modal perniagaan. Yang ini sebenarnya tak susah, tak payah, senang saja. Kamu hanya perlu copy paste, kamu hanya tulis semula sahaja. Dari mana? Sebab menghitung keperluan modal perniagaan sudah pun cikgu train kamu dari awal di dalam ringkasan eksekutif. Itulah pentingnya kamu mesti lulus untuk ringkasan eksekutif, sebab bila kamu dah lulus dalam ringkasan eksekutif, yang ini kamu tak perlu sakit kepala. Kamu perlu
copy paste, salin semula pengiraan tersebut masuk dalam tabel ini. Itu sahaja kerja kamu. Okey, contoh katakan cikgu punya perniagaan cikgu, jumlah modal keseluruhan yang cikgu buat adalah 90,000. Okey, yang mana dalam jumlah keseluruhan modal yang cikgu pilih 90,000 ni, cikgu dah tetapkan dalam ringkasan eksekutif tempoh hari, cikgu dah tetapkan yang mana dalam sumber dalaman cikgu ambil 10% daripada jumlah keseluruhan modal. So 90,000 darab 10%, cikgu maknanya untuk sumber dalaman cikgu guna sebanyak 9,000. Dan dalam ringkasan eksekutif tempoh hari pun cikgu dah minta kamu tetapkan siap-siap sumber dalaman ni kamu pilih siapa, sama ada simpanan sendiri ataupun kamu membuat pinjaman daripada anggota keluarga ataupun rakan. Okey, kalau kamu buat simpanan sendiri, so maknanya nanti dalam tugasan kamu padamlah perkataan pinjaman anggota keluarga atau rakan. Maknanya kamu buat saja simpanan sendiri. Ini sebenarnya salin semula daripada ringkasan eksekutif dan latar belakang perniagaan sahaja. Okey, seterusnya katakan kalau kamu buat pinjaman daripada ahli keluarga atau rakan, maknanya kamu padam yang inilah. Simpanan sendiri ni kamu padam lah. Okey, kalau kamu buat daripada keluarga atau rakan, jangan lupa kamu tulis siapa nama orangnya. Katakan Mamat. Tulislah nama Mamat. Encik Mamat katakan. Tulislah nama orang siapa yang kamu pinjam tu. Kalau kamu buat pinjaman daripada anggota keluarga. Kalau kamu buat simpanan pribadi, so maknanya kamu tak perlu tulis nama lah. So yang ni adalah pilihan lah. Dan sama ada memilih simpanan sendiri ataupun pinjaman anggota keluarga. Okay, setelah cikgu dapatkan nilai 10% daripada jumlah keseluruhan modal, kita perlu cari pula sumber luaran. Yang ini pun sudah cikgu ajar dalam ringkasan eksekutif tempoh hari. So siapa yang lulus ringkasan eksekutif tu maknanya selesailah kerja kamu hanya copy balik je. 90,000 tolak 9,000 maknanya 81,000. So bermakna yang 81,000 ini adalah yang kita akan pinjam daripada sumber luaran. Okey, untuk contoh cikgu punya perniagaan, cikgu pinjam daripada bank CIMB Bank. So tulislah nama CIMB. Kalau kamu pinjam daripada SME Bank, tulislah nama SME Bank. Lepas tu dalam kurungan tu kamu tulislah Dana Usahawan Muda. Yang kamu dah tulis dalam ringkasan eksekutif tu, tulis semula dalam ni. Jumlah pinjaman 81,000. Kadar faedah setahun. Okey guys, yang ini semua kita nak ambil dekat mana? Okey, yang ini semua kita akan ambil dalam tugasan 7. Okey, ingat balik yang itu semua kamu rujuk semula tugasan 7, yang mana dalam tugasan 7 kamu dah pun buat keperluan dan kos bahan sebulan, dan juga kamu sudah pun buat kos peralatan, kos overhead dan kos-kos lain. Yang ini dalam tugasan 7. So sebab tu kamu mesti lulus yang ini. Okey guys, satu pembetulan untuk kamu. Untuk tugasan 7, cikgu dah bagi tahu kalau yang warna hitam ni maknanya kamu ambil saja nilai ini kan. Kamu tak perlu tukar. Okay, so tak ada masalah. Cuma yang ini cikgu ada pembetulan sikit. Kalau tempoh hari tapak yang cikgu bagi kepada kamu, insurans perniagaan cikgu buat 200. So cikgu tambah sini 1,200. So nanti dalam tapak kamu, cikgu tak akan bagi tapak baru lagi untuk tugasan 7 So untuk tapak tugasan 7 kamu tambah sahaja 1,200. Cikgu bagi tempoh hari 200 sahaja insurans perniagaan. So cikgu buat penambahan baru 1,200. Okay, yang ini XS ni apa maksud dia? Maksudnya kamu mesti jumlahkan lah. Cikgu tak bagi jumlah lah. Tapi maknanya kamu jumlahkan 8, 2, 3, 6 campur semua ni. Betul semua ni dapatkan jumlah sini. Okey, yang ini. Okey, yang ini semua. Okey, betul semua dapatkan jumlah sini. Letak jumlah jangan letak X je. Okey, apa yang cikgu nak bagi tahu adalah di sini sebab kamu dah buat pengiraan. So bila kamu dah buat pengiraan,
sebenarnya kamu telah pun menetapkan. Cikgu dah beritahu kamu dalam tugasan 7 untuk bahagian pinjaman tetapkan berapa persen faedah pinjaman dan sebagainya. Okey, sini. Okey, dalam tugasan 7, cikgu punya perniagaan, cikgu bagi tahu bayaran pinjaman. Okay, cikgu pinjam daripada CIMB Bank dengan kadar 6% setahun dalam tempoh 10 tahun. So maknanya dekat sini, sorry. Okey, dekat sini cikgu salin semula nama bank CIMB Bank, jumlah pinjaman 81,000, kadar faedah setahun 6% setahun, tempoh pinjaman adalah 10 tahun. So settle untuk bahagian menghitung keperluan modal perniagaan. Okey, seterusnya apabila kamu sudah selesai untuk bahagian menghitung keperluan modal perniagaan, kita akan terus pergi kepada 6.2 di mana penyata kewangan performa 6.2.1 di bawah penyata pendapatan performa untuk tempoh 1 tahun. Okey, apa yang perlu kamu buat? Ini tapak ni cikgu akan bagi kepada kamu lah. Seperti yang kamu tahu, yang warna merah tu maknanya setiap orang mempunyai nilai yang berbeza. Manakala yang warna hitam itu kamu, contoh yang warna hitam ni, yang itu kamu pakai sahaja nilai yang telah cikgu tetapkan. Tak perlu lagi kamu tulis nilai baru. Yang perlu kamu tulis nilai baru dan yang perlu kamu berbeza daripada rakan-rakan kamu adalah nilai yang berwarna merah itu. Okay, yang ini warna merah lah sebab dia berbeza. Okay, ini adalah tapak untuk penyata pendapatan performa bagi kewangan berakhir 31 Julai 2022. Kenapa 22? Kan kita sekarang baru tahun 2021. Okay, kamu mesti tahu untuk penyata pendapatan ataupun penyata kedudukan kewangan, dengan kata lain penyata kewangan performa ni, dia akan kebiasaannya dia akan ambil tempoh setahun. Dia tak ambil tempoh sebulan. Dia tak ambil tempoh 2 bulan. Kebiasaannya tempoh setahun. Itu standard. Ada juga kalau perniagaan besar, dia ambil tempoh setengah tahun ataupun 6 bulan ataupun 10 tahun ada. Tapi untuk standard pengiraan dia ambil setahun. So kita kira andai setahun. Kenapa 31 Julai cikgu? Sebab kamu sekarang ni perniagaan kamu bermula pada 1 Ogos. Cuba kamu kira 1 Ogos 2021, kalau nak cukupkan setahun bersamaan dengan 12 bulan, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Itu baru tahun 2021, baru 5 bulan. Kita nak cukupkan 12 bulan. So kita kena campur dengan tahun ke depan sampai 12 bulan. So maknanya dia akan berakhir pada bulan 7. So kalau berakhir pada bulan 7, kita mesti ambil tarikh akhir bulan. Baru cukup sebulan. Tarikh akhir bulan maknanya tahun 2022 lah. 31 hari bulan 7 2022. Ini baru cukup tempoh 12 bulan. Okey, so maknanya kamu faham kenapa kita perlu ambil 31 Julai 2022. So yang itu warna hitam, so kamu tak perlu ubah. Yang kamu perlu ubah adalah nama perniagaan kamu lah. Tulislah nama perniagaan kamu apa benda. Cikgu punya NCS Cleaning Service. Cikgu tulislah nama perniagaan cikgu. Kamu punya nama perniagaan tulislah sendiri. So penyata pendapatan performa bagi kewangan berakhir 31 Julai 2021. Okey. So yang pertama adalah jualan atau perkhidmatan. Tengok baik-baik dekat sini. Okay, jualan atau perkhidmatan, kalau untuk siapa yang buat perniagaan, cleaning service dan juga urutan refleksologi, kamu hanya ambil kira yang ini sahaja. Perkhidmatan sahaja. Okay. Perkhidmatan, macam mana kamu nak cari perkhidmatan? Dekat mana? Okey. Dia dekat mana? Dekat tugasan 9.
Jumlah tahunan sasaran perkhidmatan. So kita tengok tugasan 9. Okay, yang ni tugasan 9. Yang ni yang dah kamu kalau kamu dah settle tak ada masalah. Yang ni lah cikgu punya perniagaan cikgu. Tugasan 9 cikgu. Okey, ini jumlah keseluruhan perkhidmatan untuk setahun cikgu adalah bahagian ini. Di bawah sasaran hasil perkhidmatan, kamu ambil yang jumlah keseluruhan dia. 391,329. Tulis balik 391,329.00. So itu adalah jumlah perkhidmatan untuk setahun. So macam biasalah yang warna biru ni bila kamu nak hantar dekat cikgu tolong padam jangan tulis. Tak perlu sebab cikgu dah tahu dekat mana kamu nak ambil. Ini adalah untuk guideline kamu supaya kamu tahu dekat mana jumlah ini perlu diambil. Okay guys, dan satu lagi jualan. Yang cikgu bagi penerangan berkaitan dengan tugasan 943 tu. Yang inilah yang bahagian ini. Jualan. Jualan ni hanya untuk perniagaan penghantaran saja sebab kamu ada menjual barang. Okay, yang dua perkhidmatan lagi dia tak ada menjual barang, so maknanya kalau yang cleaning service dengan urutan refleksologi, jualan tak ada, kamu padam saja. So maknanya kamu hanya ada perkhidmatan saja. Tentu saja. Okey, tapi kalau yang penghantaran dia perlu tambah lagi satu iaitu jualan. Inilah jualan. So jualan kamu nak ambil dekat mana? Yang cikgu dah bagi penerangan tadi tugasan 943. Okey, di sini. Jualan barang niaga bagi perniagaan perkhidmatan. Perkhidmatan apa? Perkhidmatan penghantaran. Okey, untuk tempoh sebulan hantaran. Okey, ini untuk sebulan guys. Cikgu dah bagi penerangan macam mana nak dapat. Contoh katakan bila kamu dah total up sini kamu dapat 600. 600 ini adalah untuk sebulan. Sekarang ni kamu perlu cari untuk setahun. Setahun sama dengan RM 600 darab 12 bulan. So 6 darab 12. So anggaran jualan yang kamu dapat adalah 7,200 setahun. So kalau kamu dapat sini 7,200, cikgu andaikan sini kamu tulislah 7,200 ringgit. So tambahlah 391, 329 tambah 7,200, 391, 329. Jadi jumlah jualan dan perkhidmatan kamu akan jadi 398, 529.00. Ini jumlah kamu. Kalau kamu buat penghantaran, tapi cikgu punya perniagaan bukan penghantaran, so cikgu tak ada jualan. So kalau cikgu tak ada jualan, maknanya jumlah jualan, so maknanya kamu siapa yang tak ada tak guna perkhidmatan, sejumlah perkhidmatan cikgu hanyalah 391,329 sahajalah. So cikgu harap dekat sini kamu faham yang jualan ni hanya fokus untuk siapa yang buat penghantaran. Siapa yang tak buat penghantaran tak ada item jualan. Okey, settle untuk bahagian ini. Kita tengok tolak kos jualan. Okey, A ni maknanya jumlah total lah, jumlah keseluruhan untuk jualan dan perkhidmatan lah. Okey. Okey, A.
Okey, so total tolak kos jualan. Okey, kos jualan ni adalah D. Apakah yang dimaksudkan dengan kos jualan? Di dalam kos jualan, antara item-item yang ada adalah inventory awal, belian bahan niaga dan inventory akhir. Okay. Cuma disebabkan kamu baru memulakan perniagaan, maknanya kamu tak ada inventory awal. Kalau tahun kedua kamu berniaga, maknanya inventory awal kamu sudah ada. Inventory ni maknanya stok lah. Stok itu adalah barang yang tak habis guna tahun lepas, dia akan bawa ke tahun hadapan. Itu maksud inventory awal. Okey, tapi sebab ini adalah tahun pertama kamu memulakan perniagaan, jadi perniagaan kamu tak ada stok awal. Tak ada kamu carry forward barang yang tak habis tahun lepas bawa tahun ini. Sebab kamu baru memulakan perniagaan. Jadi tak ada inventory awal. So kalau tak ada, kamu dash lah. Okay. Yang ada adalah belian bahan niaga. Okay. Sebab kamu perkhidmatan, okay, belian barang niaga ataupun bahan niaga. Okay, barang niaga pun boleh lah. Dia dalam akaun, dia barang niaga sebenarnya. Ini adalah perakaunan. Okay, belian barang niaga. Okay, dekat mana kamu nak ambil belian barang niaga? Barang niaga punya jumlah, kamu ambil jumlah setahun kos bahan sebulan. So sama juga yang ni kamu boleh rujuk tugasan 9. Okay, di dalam tugasan 9 kamu rujuk ini kos bahan sebulan. Contoh cikgu punya kos bahan sebulan cikgu adalah 600. Ini sebulan. Okay, tapi sekarang ni dia nak berapa ni? Setahun. Jumlah setahun. So kalau setahun maknanya cikgu akan darab 600 darab dengan 12. So cikgu dapat 7,200. Ini untuk setahun. Okay, dan ada inventory akhir. Ini adalah andaian. Okay. Sebab kamu sekarang ni berkait dengan anggaran. So kita mesti mengandaikan lah. So cikgu dah tetapkan untuk anggaran inventory akhir. Inventory akhir ni apa pula cikgu? Inventory akhir ni kita mengandaikan bahawa barang yang kita beli setiap bulan tu tak habis pakai. Untuk tahun ini kita akan bawa dia ke tahun depan. So maknanya bila kita nak tutup account untuk tahun tersebut, dia panggil inventory akhir. Masuk tahun yang seterusnya, dia panggil inventory awal pula. Macam tu lah dia naik atas. Okay, so inventory akhir ni adalah barang yang tak habis pakai, tak habis guna. Tolak inventory akhir. Okay, untuk inventory akhir ni mana nilai yang kita nak kira? So yang ini adalah andaian. So kita mengandaikan bahawa 10% daripada jumlah belian bahan niaga tidak habis pakai, tidak habis guna. Dia akan menjadi inventory akhir. So maknanya 7,200 cikgu darab dengan 10%, cikgu akan dapat nilai RM720. So maknanya RM720 ini adalah nilai inventory akhir. Macam mana nak dapat? Tadi dah bagi tahu 7,200. Cakap mulut kamu tak nampak, darab tulis baru kamu nampak. 7,200 darab dengan 10%. So maknanya kamu akan dapat 720. So 720 inilah kita akan andaikan dia sebagai inventory akhir. Okay. Okay, dah dapat inventory akhir, apa yang perlu kamu buat? Untuk kamu dapatkan kos jualan, belian barang niaga ni kamu mesti tolakkan dengan inventory akhir. 7,200 tolak 720. So kos jualan akan jadi RM6,480. Okay, ini. Okay, cikgu apa maksud dalam kurungan ni cikgu? Okay, standard dalam penulisan untuk penyata pendapatan dalam perakaunan, kalau yang dalam kurungan ni dia menunjukkan nilai tersebut perlu ditolak. Maknanya dengan kata lain nilai tersebut adalah nilai negatif. Ini kan positif. Negatif jumpa positif dia mesti tolak lah. So itulah beza, itulah yang dimaksudkan dengan
kurungan. So bila kamu nak hantar dekat cikgu, jangan lupa kurungannya. Perlu ada kurungan lah sebab dia punya jalan pengiraan dia berlian, dia memang wajib tolak dengan inventory akhir, baru dia akan dapat kos jualan. So kos jualan dia adalah RM6,480. Jadi A tolak B. Okay, A tolak B ni jumlah jualan perkhidmatan, dia akan tolak dengan kos jualan, dia akan dapat untung kasar. A tolak B sama dengan C. C tu maknanya untung kasar. So untung kasar dia 391,329 tolak 6,480. So dia akan dapat untung kasar 384,849. Okay, itu sampai untung kasar. So daripada untung kasar ni dia mesti tolak dengan perbelanjaan perniagaan. Banyak ni cikgu. Memang banyak. Okey, perbelanjaan perniagaan cikgu wakilkan dia dengan perkataan D. Okey, yang mana perbelanjaan perniagaan dia ada beberapa jenis. Yang pertama kita bahagikan dia kepada perbelanjaan lain. Yang kedua perbelanjaan operasi. Yang ketiga perbelanjaan kewangan. Yang keempat belanja susut nilai. Okey, nanti cikgu akan tambah satu lagi bahagian, iaitu perbelanjaan pemasaran. Sini tak ada. Sekejap promosi. Okey, promosi yang ini cikgu tetapkan terus hargalah supaya memudahkan. Okey guys, kita stop sekejap bagi bagi laluan kepada azan Kita stop sekejap.
Okay guys, kita sambung Sekejap bagi supaya senang untuk kamu faham Okey, so cikgu tambah tadi perbelanjaan pemasaran. Cuma untuk bahagian perbelanjaan pemasaran tu, cikgu tetapkan harga nilai lah supaya senang untuk kamu dan juga cikgu menyimak. Sekejap Okey, kita sambung suara cikgu masih okey guys? Guys? Masih ya? Masih. Okey, good. Okey, so kita sambung tadi kita berhenti sampai tolak perbelanjaan perniagaan. Yang mana dalam perbelanjaan perniagaan dia ada beberapa jenis lah. Kita bahagikan dia kepada beberapa jenis perbelanjaan iaitu yang pertama perbelanjaan lain, yang kedua perbelanjaan operasi, yang ketiga perbelanjaan kewangan, yang keempat perbelanjaan pemasaran dan yang kelima adalah perbelanjaan kewangan. Perbelanjaan kewangan dan yang kelima adalah belanja susut nilai. Okay, belanja susut nilai juga dia dikenali sebagai belanja. Walaupun belanja susut nilai tu kamu tak keluarkan duit sebenarnya. Tapi kita mengandaikan aset, contoh macam kenderaan, perabot yang kita pakai tu lama-lama pakai dia lusuh. Nilai lusuh dia tu lah dikira sebagai susut nilai. Okey, so kita tengok Okey, tadi cikgu dah bagi penerangan sampai untung kasar. Okey, kita tengok gaji pekerja. Okey, gaji pekerja ni kamu nak ambil dekat mana? Yang ini semua kamu ambil di tugasan 7. Okey, tugasan 7. Okey. Yang ni. Sorry. Yang bahagian ini. Yang kamu dah buat dah. Okey, so tugasan 7 gaji atau upah. 8236. 8236. KKWSP dan Perkesa. Yang ini cikgu dalam penyata pendapatan cikgu combine. Sedangkan dalam tugasan 7 cikgu asingkan. So kamu campur saja. 891 campur 45. 891 campur 45 jadi 864. So kamu campur saja dapat nilai tadi. Okay, sewa premis. Semua ni kamu boleh rujuk dari tugasan 7. Okay, sewa premis. Tak ada pun cikgu. Memang tak ada, carilah sampai bawah. Sewa premis kamu ada dekat sini. Ini sewa premis kamu. Maknanya dalam tugasan 7 kamu dah tetapkan berapa nilai sewa premis kamu. Cikgu punya 2,500, so cikgu tulis sah 2,500.
2,500. Okey, seterusnya belanja utility. Ini. Belanja utility. Okey, dan satu lagi untuk pembetulan. Yang ni pun cikgu bagi tahu secara verbal untuk pembetulan tugasan 7, kalau sebelum ni cikgu bagi dekat tapak tu cikgu tulis bill utility kat dekat situ. Sorry, betul lah belanja. Cikgu tulis belanja, sorry. Betul, tak ada perubahan. Okay, belanja utility 400. So, cikgu tulis sini 400 lah. Alat tulis. So, maknanya nilai-nilai ni semua kamu ambil daripada tugasan 7. Ini ubah sesuai premis. Ubah sesuai premis pejabat 15,000. Okey, nilai yang warna hitam ni tak perlu ubah. Kamu ambil saja nilai ni sebab cikgu tetapkan untuk semua pelajar adalah sama bagi memudahkan pengiraan dan semakan. Okey, so stiker kenderaan, papan tanda perkhidmatan, insurans, perniagaan. Semua ni pun sama dia sudah ada dalam tugasan 7. Stiker kenderaan 1,000, papan tanda perkhidmatan 500. Cikgu dah tetapkan sudah. Insurans perniagaan tadi cikgu ada bagi tahu ada pembetulan 1,200. Daripada tapak asal cikgu letak 200, so kamu tambah 1,200. So bendanya sama sahaja dengan tugasan 7. Yang ini pun sama tugasan 7. Okey, insurans atau cukai jalan kenderaan. Kalau kamu ada van lah. Kalau kamu ada motosikal macam yang cikgu bagi tahu dalam tugasan 7 tu, maknanya tambah lagi satu dekat bawah ni, insurans ataupun kamu boleh campur je. Yang van campur dengan yang motosikal. Berapa nilai dia? Van katakan 1,000, motosikal katakan 500. So maknanya 1,500 lah sini. Macam tu lah. Kalau kamu ada dua jenis kenderaan. Kalau kamu ada satu sajalah. Okey. Okey, kursus dan latihan yang ini cikgu tambah So yang cikgu tambah ni tak payah nak fikir banyak. Kamu hanya perlu ambil saja nilai ni sebab dia sama untuk setiap orang. Warna hitam itu sama untuk setiap orang. So maknanya kamu dah habis yang ni, kamu total up lah. Bila kamu total up, kamu akan dapat satu nilai iaitu perbelanjaan lain 30,660. Settle yang itu, kamu terus pergi perbelanjaan operasi. Okay, perbelanjaan operasi dia ada penyelenggaraan kenderaan. Yang ini pun cikgu dah tetapkan 450, tak perlu ubah. Okay, minyak, petrol atau diesel. Yang ini kamu tetapkan sendirilah. Berapa agak-agak cikgu bagi rate antara 400 hingga 600 untuk sebulan. So maknanya yang ini kamu pilih satu nilai lah. Okay, so katakan kalau cuma cikgu showkan untuk perniagaan penghantaran, kamu upkan sikitlah kamu punya minyak kereta tu, minyak kenderaan tu sebab kamu punya kerja mobility je, jalan sana jalan sini. Maknanya minyak, petrol dan diesel tu banyak sikitlah pakai berbanding dengan cleaning service dan juga urutan refleksologi. Mereka hanya pakai waktu nak menghantar pekerja sahaja, waktu nak menghantar dan mengambil pekerja. So maknanya mungkin dia punya kos dia lebih rendah berbanding dengan penghantaran. So cikgu punya 400 lah. Okay, campur yang ni 450, campur 400, cikgu punya perbelanjaan operasi adalah 850. Okay, seterusnya perbelanjaan kewangan. Okay, faedah pinjaman. Yang ni semua nak ambil dekat mana cikgu? Sama juga, yang ini pun kamu ambil di tugasan 7. Sebab di tugasan 7 kamu sudah pun buat pengiraan. Dekat sini lah. Faedah atas pinjaman 405. Kan mana pengiraan dia? Ni dekat bawah ni pengiraan ni. Pengiraan-pengiraan ni kamu sudah pun buat. Kalau cikgu dah approve, maknanya tak ada masalah lah. Kamu just copy paste saja. Yang penting kamu mesti faham dia punya transaksi berlakunya macam mana. Okey, so faedah pinjaman 405. 405 sama. Lagi. Faedah sewa beli alatan pejabat RM13.30. Murah cikgu. Yalah sebab kampung ni kos murah lah. Okey, RM13.30. Sama saja, copy saja semula. Faedah sewa beli kenderaan. Yang ini semua adalah faedah saja.
bukannya ansuran bulanan Ansuran bulanan tu nanti kita akan letak dalam aliran tunai nanti. Okey, faedah sahaja. So faedah um, bayaran sewa beli. Faedah dengan bayaran tu sama guys. Cuma tugasan 7 cikgu tulis sini bayaran sewa beli. Faedah sewa beli. Sorry yang ni angsuran. Okey, inilah faedah sewa beli kenderaan 225 cikgu punya. So cikgu pun tulis sini faedah sewa beli kenderaan 225. So maknanya apa yang cikgu tulis sini kamu tak perlu ubah. Kamu hanya ubah nilai sahaja. Sebab setiap orang item dia dekat sini cikgu dah setkan semua orang sama. Yang membezakan kamu dengan kawan-kawan kamu adalah nilai sahaja. Okey, so kamu campur total up dapat 654.30. Okey, seterusnya perbelanjaan pemasaran. Okey, perbelanjaan pemasaran kita letak sini satu promosi. Okey, promosi 300. Yang ni cikgu tetapkanlah. So kamu tak perlu fikir lagi. Okey, seterusnya belanja susut nilai. Okey, dekat sini. Belanja susut nilai ni dekat mana nak ambil? Sama juga di tugasan 7. Okey, tugasan 7. Okey, dekat mana? Okey, dekat sini. Susut nilai atas kos 5%. Dia tak ada dalam senarai dia tak ada dalam senarai tapi dia ada dekat sini. Okey, kenderaan 5,000. Okey. Perabot. Sorry. Okay, perabot RM35. Cikgu pernah pening lah. Tukar dah. Alatan pejabat RM35. Perabot RM35. Lepas tu cikgu punya Okay, cikgu punya alatan pejabat 400. Semua ni kamu tengok dari tugasan tu 7. Tengok dekat tepi ni. Susut nilai 5% atas kos. Okay, alatan pejabat 400. So settle yang bahagian itu. Maknanya kamu totalkan semua jumlah perbelanjaan. 30,660, 850, RM654.30, 300 campur dengan 5435. Kamu total up semua, so kamu dapat nilai RM37,889. Yang ini adalah jumlah perbelanjaan. Yang itu adalah jumlah perbelanjaan. So, daripada jumlah perbelanjaan itu, macam mana kamu nak dapatkan untung bersih? Okey, untung bersih adalah yang ini. Untung kasar. Okey, C ni adalah untung kasar. Untung kasar 384,849 dia tolak dengan jumlah perbelanjaan 37,899. So maknanya kamu akan dapat untung bersih bersamaan dengan 346,950. Okay, C tolak D sama dengan E. E ini adalah untung bersih. Okay guys, so yang ini adalah dia punya penerangan berkaitan dengan inventory akhir. So yang ni kamu tak perlu nak ubahlah. Yang itu adalah cikgu letakkan terus untuk memudahkan semakan dan juga tak memeningkan pelajar. Okay guys, so selesailah untuk bahagian penyata pendapatan performa bagi kewangan berakhir 31 Julai 2022. Okay, kamu ada masalah? Sampai sini guys. Suara cikgu putus-putus ke? Tak. Okay, good. So kalau tak ada apa-apa, nanti bila kamu nak buat tugasan 10, kamu rujuklah semula kamu punya rakaman lah. Sebab cikgu memang khusus untuk buat rakaman saja sebenarnya. Supaya apa yang cikgu nak sampaikan itu tidak tercicir dan semua orang boleh dapat.
Okay guys, so kalau tak ada apa-apa,